Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan sesi kelas kita untuk kita dah habis belajar sebenarnya tingkatan 5. Saya dah ajar habis dah sampai kinematik. Sekarang sesi kita buat ulang kaji sikit lah sementara kamu pun tengah exam sekarang ni. Hari ini kita akan tengok beberapa topik. Saya rasa saya buat lagi 4 sekawan. Saya rasa tajuk saya ni 4 sekawan, iaitu log apa ni? Saya pun tak ingat lah. Nanti kita tengok lah topik-topik tu. Kan? Saya rasa saya buat biasanya 4 sekawan, dia ada log, dia ada janjang, dia ada vektor. Yang tu wajib 3 orang tu. Okey, jom kita tengok terus. Takut masa kita terhad sikit walaupun dalam masa 2 jam rasanya seperti 2 minit je kadang-kadang. Okey, salah mouse. Kadang banyak ada komputer ke depan ni, ambil mouse lain. Lepas tu sibuk mencari. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Remove saya punya, kita pergi tengok share kejap. Saya kena share juga, saya takut nanti kamu tak berapa nak nampak share kita nampak clear sikit lah. Gitu. Okey, abaikan pokok bunga kat belakang tu kan. Saya punya ni biasalah. Okey, boleh nampak. Oh, baiknya tu. Okey. Soalan yang pertama kat sini kamu tengok, cerita dia pasal apa? Log kan? Ini pasal log. Okey, nombor 45 kat sini soalan dia. Boleh dengar Boleh dengar Oh, kecil. Sorry. Sekejap Okey. Diberi log, tapi saya ambil soalan kebat je ni tau. Jadi kita tengoklah macam mana keadaan dia. Bukan basic-basic ni. Ni bukan basic-basic soalan ni. X kuasa 3 sama dengan 9. Dan kat sini tengok dia bagi kemudian satu lagi adalah log rasanya saya dah pernah buat soalan ni dengan kamu tapi dah lama lah. Cari nilai bagi log A punca kuasa 2 XY. Okey. Kalau kamu tengok soalan ni, walaupun soalan dia kebat, dia idea untuk jawab soalan ni agak mudah sikit lah kalau kamu nampak. Kalau kamu nampak soalan macam ni, kamu boleh jawab. Sebab apa? Yang pertama dalam log, kita perhatikan pada ini dulu. Ini kita panggil apa? Asas. Kalau asas dia sama, maksudnya soalan tu agak mudah. Dia boleh jadi susah tapi moderate, susah ataupun pertengahan lah. Tapi asas sama, dia dah senang sikit lah. Okay. Cuma kat sini, kamu tengok kat sini ada punca kuasa semua, ada X, Y. Tapi kat sini dia ada macam-macam kat sini. Nampak? Ada X, Y kuasa 3, X kuasa 2Y. Jadi X, Y saja yang dia minta. Jadi benda ni macam-macam jadi. Soalan ni sebenarnya kalau kita tengok, apa soalan ni nak? Bentuk apa? Kenapa dia jadikan soalan ni sebagai kebat? Okey? Tengok kita tak boleh gantikan terus. Jadi setiap seorang ni, yang atas ni kita kena pecahkan dia dulu. Setiap satu ni kita kena pecahkan dia dulu. Bila kita pecahkan jadi apa? Tengok pecahkan. Gunakan hukum log, bila kita pecahkan darab akan tukar menjadi tambah. Situ log A X tambah log A Y. 3 ni saya boleh bawa pergi depan. Macam tu. Sama dengan 9. Kamu akan nampak idea dia. Lepas kita pecahkan. Bawah dia pula, dia akan jadi log A X kuasa 2 bawa pergi depan. Tambah dengan, nampak? Log A Y sama dengan 8. Okey. Dah nampak tak idea dia? Apa idea dia? Nampak? Boleh dapat? Siapa kan? Nampak? Apa next step? Ada nampak? Apa seterusnya? Langkah seterusnya kita buat apa? Kita tengok.
Persamaan serentak. Betul dari persamaan serentak. Yes. Ambil kalkulator terus. Kan? Tak payah kamu buat apa jalan kerja, tak payah. Sebab ini adalah persamaan linear saja serentak. Walaupun dia ada log. Ambil kalkulator, kamu terus akan boleh dapat siapakah log AX kita dan terus boleh dapat siapakah log AY kita. Nampak? Dia lain sistem dia sikit soalan ni. Kalau kita buat macam biasa, pecah yang ini, cuba fikirkan, memang tak dapat. Kita tengok je, ada dua unknown, biasanya automatik dalam kepala otak kita mungkin berlaku persamaan serentak. Dan bila kita buat, yes, kita nampak jelas persamaan serentak. Apakah jawapan? Tekan kalkulator terus. Berapa tekan kalkulator? Persamaan serentak kita log AX, ambil kalkulator, terus pakai equation saja. Terus buat kat situ, mod, tekan kalkulator kamu berapa tu? 1, 3, 9 dengan 2, 1, 8. Jadi kita akan dapat kat sini X3, Y2. Cuba tengok. Dapat X3, Y2 kat sini. Dapat jawapan ni baru kita boleh pergi dekat soalan. Soalan dia tanya apa? Tengok soalan. Soalan dia pula kita tengok dia tanya kat situ adalah ni, baru kita pecah dia. Log A X Y punca kuasa tak boleh pecah lagi sebab ada punca kuasa. Saya akan bawa punca kuasa tu ke depan dulu, akan jadi 1/2. Baru saya pecahkan jadi 1/2. Ni macam ni. Log AX campur dengan log AY. Soalan dia pendek je. Baru kita masukkan jawapan, kita akan dapat 1/2. Log AX kita 3 campur dengan log AY kita 2. Jawapan akhir kita akan dapat 5/2. Nampak? Soalan dia sikit je tengok. Kalau kamu tengok soalan asal dia pendek macam ni. Kan? Sebab tu kadang-kadang buat macam-macam cara. Kita hati-hati tengok. Biasanya kalau melibatkan dua unknown, dia adalah cerita dia pasal apa? Mesti melibatkan persamaan serentak. Sama ada jenis linear ataupun jenis linear dan tak linear. Okey? Kita terus Itu soalan nombor 45 Okey, saya terus pergi ke sebelah dia saja, bawah dia. Soalan nombor 46. Boleh Kalau kamu sangkut ke kamu nak cakap pun tak apa, on je mic, cakap terus. Dia mudah sikit. Kadang-kadang internet tak kuat cakap tak apa, type je Saya ada buka chat, tak masalah. Tengok. Terus kat sini nombor 46. Nombor 46 kita kat sini A. Dia ada A. Selesaikan persamaan log punca kuasa 2X 54 tolak dengan log punca kuasa 2X 2 sama dengan 3. Okey, kat sini soalan dia agak mudah juga. Kenapa saya kata mudah? Sebab tengok asas dia. Asas dia dah sama. Apa saja bila asas dia sama, sebenarnya dia senang buat sikit. Berbanding kalau asas dia tak sama asas dia sama. Jadi apa kita buat? Langkah pertama, kita samakan asas. Samakan asas. Jadi ini log punca kuasa 2X. Ini log punca kuasa 2X. 3 ni tak ada log punca kuasa 2X. Jadi kita boleh letak dekat 3 dulu. Dia akan jadi kat situ. Log punca kuasa 2X kat sini. Okey. Cuma kat sini kita bila dua-dua ni tolak, kita dah boleh tukar, boleh jadi bahagi dah 54. Apa dah? Pen saya semua habis dah buat 54 bahagi dengan 2 sama dengan, semua ni budak main-main ke? Sama dengan 3. Okey. Kat sini dia akan jadi log situ punca kuasa 2X 54 bahagi 2 adalah 27. Sama dengan kat sini 3. Okey. Sekejap, saya mencari pen. Dah 3 batang pen saya pusing ni. Okey. Next step,
kita boleh bawa benda ni, bila kita nak cari X kat bawah ni, kita boleh bawa benda ni ke atas. Bila kita bawa benda ni ke atas, dia akan bertukar menjadi indeks. Dia akan bertukar indeks. Jadi ni tengok, ni tinggal 27 sama dengan punca kuasa 2X kuasa 3. Nampak? Itu kita panggil dia log tukar jadi indeks. Log tukar jadi indeks. Okey? Sekarang kita dah boleh selesaikan sebab ini adalah punca kuasa adalah kuasa 1/2. Jadi saya boleh ringkaskan dia menjadi kat sini X sama dengan 3/2. 27. Sekarang macam mana nak cari X? Kita pindahkan saja 3/2 ke sebelah. Apabila 3/2 pindah ke sebelah, dia akan jadi macam matematik biasa. Potong dia 3/2 ni ke sebelah, dia tukar jadi 2/3. Dia itu konsep dia simple je sebenarnya. Kan? Jadi kamu pun ambil kalkulator 27. Jangan silap. Kalau tekan kalkulator, kamu kena tekan betul-betul 27 kuasa dalam pecahan mesti diletak dalam kurungan. Kalau tak letak dalam kurungan nanti salah. Takut salah. 2/3. Kecuali kalkulator baru, dia boleh susun terus, tak ada masalah. Jadi kamu akan dapat jawapan kat situ. Kita akan dapat 9. Betul? Cuba tekan. Cek. Jadi X kita adalah sama dengan 9. Perhatikan. Boleh? Boleh faham? Okey. Mana Isyraq ni? Tak masuk-masuk. Dia yang minta soalan. Siapa kan? Isyraq mana? Cuba mesej saya tengok. Tidur ke? Okey, kita teruskan je. Kita terus pergi dekat soalan B kat sini. Saya asingkan soalan ni. Soalan ni kamu pun boleh tengok dekat yang saya share ni. Oh, saya lupa share. Ada dia. Buat besar sikit kamu nampak. Okey, nombor 46 B. Okey, soalan dia, jika 2 kuasa A sama dengan 5 kuasa B sama dengan 20 kuasa C. Ungkapkan C dalam sebutan A dan B. Ini soalan favorite yang saya ajar kamu. Kalau kamu ingat kita pernah buat soalan ni favorite juga. Langkah pertama dia step-step dia. Kalau salah step, sangkut. Soalan ni susah sikit. Langkah pertama, apa kita buat? Saya akan buat dia punya ni perkaitan dia. Kan? Perkaitan dia. Contoh, macam ni. Langkah pertama, saya akan keluarkan dulu 2 kuasa A. Ini 5 kuasa B. Ini 20 kuasa C. Okey, begitu kan? Semua ni kita akan samakan dengan seorang je. Iaitu, biasanya kita akan guna K. Kenapa K? Dia seolah-olah ni sama dengan, semuanya sama. Tambah seorang lagi. Macam tu. Seolah-olah. Okey? Jadi sampai kat sini, step kedua, kita akan buat apa? Perkaitan nombor-nombor ni. Apa kaitan nombor ni? 2, 5, 20. Kita boleh fikir macam mana kaitan. Contoh, apa yang saya nampak kat sini adalah 2 kuasa 2 darab dengan 5 sama dengan 20. Tak kisah perkaitan, buat je. Apa perkaitan? Dan perkaitan tu biasanya hanya melibatkan darab ataupun bahagi. Okey, darab ataupun bahagi kan? Jadi kat sini terus saya akan kena gantikan siapakah 2 dan 5 ni. Dia pernah buat kat sini. Cara dia A ni kita pindah ke sebelah.
Bila kita pindahkan A ni ke sebelah, ingat tadi, kan? Bila 3/2 jadi 2/3 tu. Jadi kalau A pindah ke sebelah akan jadi 1/A, B pindah ke sebelah akan jadi 1/B, dan C pindah ke sebelah akan jadi 1/C. Ni kita dah boleh substitute. Siapakah dua kita ni? K kuasa 1/A ada 2, kita letak balik. Darab dengan 5 pula adalah K kuasa 1/B. 20 pula adalah K kuasa 1/C. Sekarang kamu nampak? Dia dah mudah sebab apa? Asas dia dah sama. Kan? Asas kita dah sama. Jadi kita dah boleh guna hukum indeks. Iaitu kat sini saya akan buat K darab tukar tambah. Ini adalah 2/A tambah dengan 1/B sama dengan K 1/C. Ini kena ingat step dia betul-betul. Okey. Indeks, asas ni dah sama, kita dah boleh potong. Jadi yang tinggal apa? Pecahan. Apa pecahan yang tinggal? Iaitu 2/A campur 1/B sama dengan 1/C. Next adalah hanya soalan melibatkan pecahan sahaja. Pecahan maksudnya apa? Soalan nak ungkapkan C. Jadi apa kita buat? Kita darab silang dulu bagi samakan pembawah kat sini. Sini akan jadi 2 darab sini akan jadi 2B. Campur dengan ini darab sini akan jadi A per dengan AB sama dengan 1/C. Jadi saya cross lagi. Saya cross lagi, sini akan jadi C sama dengan ni ke sini AB per dengan A campur 2B dengan menyusun abjad, mengikut abjad. Siap. Okey, ada soalan? Cuba tengok dulu. Satu-satu dulu. Boleh faham? Ini bukan soalan senang. Tapi sebab saya dah pernah buat dengan kamu banyak kali, saya rasa 2-3 kali. Kan? Tambah-tambah sekali Ishraq, Nik dan Sapuan yang mula-mula sekali belajar. Yang ni kalau pakai cara log pun boleh juga cikgu, tapi dia panjang sikit. Kalau pakai cara log, satu panjang, satu memang akan memeningkan kepala satu. Pernah buat kan? Sebab kalau kamu pakai log memang dia akan jadi berputar-putar cerita dia. Berputar-putar. Dia seolah-olah macam inilah, kamu nak pergi KLCC. Ini kita naik LRT. Kamu pergi jalan kaki. Kan? Sampai. Tapi cerita dia panjang banget. Panjang. Kan? Kena jaga-jaga. Okay? Ini cara yang dicadangkan untuk soalan ni. Sebab soalan ni pernah keluar dalam SPM. Dan soalan ni juga, kan, saya pernah jumpa dulu zaman saya belajar dekat universiti, dekat matrik dulu. Macam ni lah soalan dia. Sebiji. Bentuk macam ni. Bentuk ni bentuk favorite. Iaitu bentuk kita menggunakan kaedah apa? Pergantian. Boleh Ishraq? Boleh faham? Bila kau sampai? Tadi kau pergi mana? Pergi solat dulu saya solat dulu tapi terkhusyuk sangat pula cikgu. Oh tak apa. Bagus. Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya nombor 47. Saya target 2-3 topik takut nanti sangkut kat log lama. Selalunya kalau log memang lama cerita dia kat situ. Kan? Okey. Soalan seterusnya nombor 47. Saya lupa bila saya scroll ni memang lupa, selalu lupa share. Soalan nombor 47, tunjukkan bahawa log 2xy sama dengan 2 log 4x campur dengan 2 log 4y. Okey, seterusnya cari nilai x dan y yang memuaskan pesusunan serentak berikut. Ini dia suruh tunjukkan. Dia tunjukkan maksudnya kita kena buktikan bahawa sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Itu je buktikan dengan menggunakan hukum-hukum yang melibatkan log dan indeks. Bila log lah, indeks lah. Trigo dah ni cikgu. Dah macam trigonometri dah ni. Dia macam tu contoh soalan yang biasalah kan. Dia nak bagi markah banyak. Terima kasih. Bila buat soalan cari dia bagi markah banyak. Kalau dia buat soalan simple sikit markah dia.
Macam ni, soalan ni kita boleh buat. Sebab apa? Walaupun asas dia tak sama. Nampak? Sama tak asas? Tak sama kan? Tapi mudah untuk kita samakan. Mudah kita samakan. Contoh, saya nak tukarkan ni jadi log base. Dia boleh pilih. Contoh, 2 nak jadi 4 atau 4 boleh 2, tak ada masalah. Saya ajar kamu biasanya 2 jadi 4. Betul? 2 jadi 4 boleh, 4 jadi 2 boleh. Tapi kalau ikut skema biasanya dia besar turun ke kecil. Dia guna sistem macam ni. Dia guna log, kita tukar kepada log 2 per dengan log 2. Okey, 2 ni jangan usik tak balik. Jadi X akan duduk ke atas, 4 ni akan turun ke bawah. Itu. Sama kat ni. Ini tukar asas log 2 per dengan log 2. Nampak? 2 ni jangan usik tak balik. Y letak ke atas, 4 turun bawah. Itu langkah pertama dia. Nak samakan asas. Okay? Lepas tu, saya akan buat sub equation. Sub equation maksudnya kita tak turun ke bawah ni. Kita buat kata pilih kejap. Melibatkan log 2, 4. Log 2, 4 ni adalah sama juga dengan log 2. 4 adalah 2 kuasa 2. Nampak? Jadi bila kita potong 2 ke sebelah depan, maka log dengan 2 mati. Yang tinggal adalah 2. Log 2, 4 adalah 2. Ataupun satu lagi kamu boleh bila kamu jumpa log yang melibatkan nombor dan nombor, boleh tekan kalkulator. Kamu boleh tekan kalkulator terus, tekan kalkulator log atas bahagi dengan log bawah. Tekan kalkulator boleh. Kamu terus akan dapat jawapan dia 2 juga. Yang ini manual untuk test nombor dengan nombor. Bila log nombor dengan nombor maksudnya boleh kira. Yang ini kita pakai kalkulator. Biasanya untuk soalan macam ni saya galakkan kau pakai yang ni je. Senang. Test. Dapat 2, terus ganti kat sini. 2 log 2x per 2 campur dengan 2 log 2y per 2. Maka matilah 2 ni semua. Yang tinggal apa? Log 2x campur log 2y, campur dalam hukum log boleh tukar menjadi darab. Dia akan jadilah log 2xy. Konsep dia adalah samakan asas dan guna hukum log. Simple. Boleh? Ada soalan? Boleh faham? Boleh. Kalau saya samakan yang log 2xy sama dengan 2 log 4x tambah 2 log 4y. Boleh je. Sebab saya nampak yang tu macam lagi senang. Yang ni. Pecah yang ni. Yang tu yang pecah jadi tambah. Lepas tu dia tukar-tukar asas je. Log 4x per log 42. Boleh juga. Boleh. Yang tu kita gabung dulu, baru kita tukar asas. Yang ini saya buat tukar asas dulu, baru gabung. Betul tak? Yang kamu cakap, dia gabung dulu. Betul? Boleh? Tak ada masalah. Kamu gabung dulu. Sebab benda ni dia sama ni. Kan? Bila kita gabung, kita boleh jadi apa? Kat sini. Log 4xy kuasa 2. Dia 2. Kan? Dia kalau 2 tu boleh 2 saja pun tak apa. 2 kat situ adalah log 4xy. Betul? Sebab 2 ni boleh faktor. Macam ni boleh. Kamu nak letak kuasa 2 pun tak ada masalah. Boleh. Dia banyak cara kita buat. Buktikannya. Yang ni baru tukar asas pun boleh dapat apa. Kemudian tukar asas log 2xy per dengan log 24 pun sama juga. Dapat terus jawapan ni. Tukar jadi 2. Log 2xy per 2 dah habis. Sama dengan log 2xy. Boleh juga. Sama. Betul? Tapi saya sebenarnya kata yang saya buktikan yang sebelah kiri cikgu. Log 2xy jadi 2 log 4x sampai 2 log y base 4. Yang ni? Sebab yang belah kiri saya ajar kamu teknik tu. Ingat tak? Teknik kuasa 2 kan? Kalau belah kiri kita guna teknik kuasa 2. Iaitu log 2xy. Kita nak tukar jadi 4 lebih mudah. Sebab tu saya tunjuk satu-satu. Ni kan? Yang ini kalau 2 nak jadi 4 senang sebenarnya. 2 nak jadi 4 letak je kuasa 2 kat sini. Kemudian letak je kuasa 2 dua orang ni. Kan? Dia settle terus. Dia settle terus. Dia akan jadi apa? Log 4xy kuasa 2 ni 2 pergi depan. Dia jadi macam ni terus. Tak ada masalah. Boleh. Sama ada macam ni tu nak 2 satu-satu pun tak apa. Tak ada masalah. Sama ke? Kemudian kita pecahkan.
dia akan jadi 2 log 4x campur 2 log 4y. Cuma jangan silap lah. Benda ni sebenarnya kena expand. Itu jadi dia. Sama juga kita boleh buat sebab tu soalan kata tunjukkan saja. Buktikan saja. Kan? Dan soalan buktikan ni macam soalan ni senang. Ada soalan buktikan kadang-kadang susah. Kalau soalan tu kamu tengok banyak benda sangat nak buat kan sangkut, kamu buat 2-3 step je cukup. Contoh kamu buat pakai hukum log, tiba-tiba kamu tengok macam mana nak selesaikan, tak dapat. Ambil jawapan kau letak terus. Dengan harapan dia bagi markah. Kan? Boleh. Contoh macam ni, buat sampai takat ni tak perasan boleh potong apa semua, tak perasan kan. Betul tiba-tiba terus dapat jawapan macam ni. Tak apa. Letak je. Asalkan kamu dah menggunakan satu konsep dalam hukum log. Kamu tahu. Itu samakan asas ke apa ke. Boleh buat. Nampak ni sama tak kisah. Buat yang macam mana pun. Ingat tiga-tiga ni ingat. Ingat cikgu. Okey. Boleh yang lain boleh ikut okey. Kemudian dia kata selesaikan persamaan serentak tu. Baru kita selesaikan persamaan serentak tu. Kenapa dia suruh buat benda ni? Ada guna ke benda pembuktian ni? Jom kita tengok apa guna dia pembuktian tadi ni untuk persamaan serentak. Okey, kejap. Serentak kita. Dia bagi kat situ soalan serentak dia adalah log 2xy sama dengan 10 dan dia bagi kat situ log 4x per dengan log 4y sama dengan 3/2. Okey? Soalan serentak. Soalan serentak biasanya dalam soalan serentak ni soalan dia kita akan buat asingkan kiri dan kanan. Contoh kat sini saya akan asingkan jadi log 2xy sama dengan 10. Dan yang seorang lagi saya letak belah sini. Sebab kita boleh turunkan dia kan. Sini akan jadi log 4x per dengan log 4y sama dengan 3/2. Okey, bila dia bagi soalan macam ni, sebab soalan tadi melibatkan seterusnya, jangan lupa yang mula-mula ni, yang ini pun kita boleh guna. Persamaan yang asal ni pun kita boleh gunakan. Nampak? Itu sebab tu soalan dia macam Isyak kata dia soalan trigo. Soalan trigo dia ada proven kat atas, tiba-tiba kat bawah tu kemudian ada apa? Soalan serentak dalam nak lukis graf tu, lepas lukis graf tu. Kan? Dia macam ni boleh guna. Yang atas sekali boleh guna. Benda ni boleh pakai. Contoh kat sini nampak ni dengan ni. Boleh pakai. Sebab apa? Sini log 4. Sini bila kita masuk sini kita akan dapat unknown dia dalam log 4. Jadi kat sini saya akan gantikan dua-dua ni dengan yang tadi dia bagi. Jadi saya gantikan dengan apa? 2 log 4x campur dengan 2 log 4y sama dengan 10. Jadi 2 dengan 2 dengan 2 ni kita boleh hapuskan dengan bahagi 2. Yang tinggal adalah log 4x campur dengan log 4y sama dengan 5. Matematik biasa. Jadi kita boleh guna kaedah apa? Penggantian. Nampak? Ni penggantian. Okey. Tapi kalau kamu nak guna penghapusan boleh tak? Kita test. Penghapusan maksudnya kita boleh guna apabila semua jadi linear. Kita test tengok. Tengok sebelah. Ni kita boleh darab silang. Log 4x, 2 pergi depan sama dengan 3 log 4y. Maka kalau kamu tengok macam ni, memang kita boleh guna kaedah penghapusan. Tak payah kaedah. Kenapa? Saya boleh pindahkan semua ni ke sebelah. Dia akan jadi 2 log 4x tolak 3 log 4y sama dengan 0. Nampak? Dia dah boleh guna kaedah penghapusan. Bila kaedah penghapusan, maka kita boleh gunakan kalkulator susun bawah. Log 4x campur log 4y sama dengan 5. Inilah cerita dia. Terus dapat jawapan kita adalah log 4x sama dengan berapa dan log 4y sama dengan berapa. Tekan kalkulator saja pakai persoalan serentak macam tadi. Tolong kejap. Boleh? Berapa dapat? Dia anggap yang log 4x dengan log 4y tu
unknown biasa je lah yang cikgu. X dan Y. Sebagai X dan Y je. Saya dapat log 4X sama dengan 3. 3, Log 4Y sama dengan 2. 2. Jadi macam mana dapat X, Y? Kita pindahkan log 4 ke sebelah. Dia akan jadi X sama dengan, pindahkan jadi apa? Jadi base kan? 4 kuasa 3. Jangan pergi 4 ni jadi kuasa pula, salah. Ini akan jadi Y sama dengan, ini akan jadi 4 kuasa 2. Dapat jawapan kita kat situ adalah 64, 16. Okey? Yang lain kalau kamu tak faham ke apa, kamu boleh cakap tanya je. Mana Zaris? Hilang dah. Siapa pun hilang, putus. Hujan ke cikgu? Hujan putus. Okey, kita pergi soalan seterusnya, boleh? Tak apa. Boleh cikgu. Nanti yang mana putus nanti. Sapuan, putus ke Sapuan? Slow dia, okey. Tengok terus. Nombor 48 kan? 48 terus kan? Okey. Dari sini. Nombor 48. Tengok soalan dia. A diberi 2 log 2 X campur Y sama dengan 3 campur log 2X campur log 2Y. Tunjukkan bahawa, lagi sekali soalan dia suruh tunjukkan bahawa, X kuasa 2 campur Y kuasa 2 sama dengan 6XY. Nampak? Okey. Jadi kat sini, ni diberi. Jadi kita akan guna untuk tukarkan benda ni. Menjadikan benda ni kan. Jadi kamu tengok ni sebenarnya, kita jangan peduli yang ni lagi. Kita tengok atas dulu. Mula dia atas dulu. Yang ni. Jadi kita akan dapat situ 2 log 2X tambah Y sama dengan 3 campur dengan log 2X tambah log 2Y. Idea utama kita asas dah sama. Jadi semua kita dah boleh tukar jadi asas 2 kan. Boleh gabungkan. Tinggal seorang lagi je. Jadi apa saya buat kat sini, saya akan buat kat sini, dia akan jadi kat sini apa? Sama dengan log 2 X tambah Y kuasa 2. Yang ini akan jadi 3 log 2, 2. 3 log 2, 2 campur dengan log 2X campur dengan log 2Y. Jadi yang ini dah settle ni kat sini pula. Ini akan jadi kat sini, kita boleh gabungkan semua log 2 ni. Dia akan jadi log 2 yang pertama 3 potong pergi atas. Jadi dia akan jadi 2 kuasa 3, 8 lah. 8 darab dengan X darab dengan Y. Okey? Boleh faham setakat ni? Yang belah sini ada
log 2 X tambah Y kuasa 2. Potong log 2, yang tinggal yang ini. Kemudian kembangkan yang ini. Bila kamu kembangkan sini, kita akan dapat X kuasa 2 campur 2XY campur Y kuasa 2. 8XY. Jadi yang tinggal adalah X kuasa 2 campur Y kuasa 2 sama dengan 8 tolak 2 tinggal 6XY. Terbukti. Boleh? Boleh nampak? Oh, faham. Cik. Okay. Kat sini. Kemudian soalan seterusnya dia kata apa? Tanpa menggunakan calculator. Tanpa menggunakan calculator. Tak ada kaitan habis dah ke? Ni je tunjukkan. Okay. Tanpa menggunakan calculator. Soalan dia B. Selesaikan persoalan berikut. Log 9 log 3 3x tolak 6 sama dengan 5. Berapakah itu? Lima log 5 kuasa 1/2. Kuasa pula 1/2. Log 5. Bukan log 5 tu. Kalau tekan log 5. Sekejap saya rujuk sekejap. Kalau log 5 kelakar boleh potong. 5 log 5 boleh potong. Lima juga, log 5. Log 5 Log 5. Ish. 5. Ya, kita cek. Saya takut itu salah. Sasah. Log 5 betul lah. Aduh. Senang lah macam ni. 5 log 5 1/2 kan? Hapuslah dia. Kalau macam ni senang lah. Sebab apa? 5 log 5 boleh mati. Ni sap. Yang tinggal apa? 1/2. Betul? Kemudian, okey. Sekarang ni cuba kamu teka. Apa step pertama kita nak buat? Muka asas sikit. Ni pindah je terus. Ni. Jadi log 3x6 sama dengan kan log boleh pindah ke sini kan tak? Kan log pindah jadi apa? Jadi indeks dia akan jadi apa? 9 kuasa 1/2. Nampak? Ni. Ni 2-3 kali kita jumpa ni. Sekarang yang tinggal apa? Log 3x tolak 6 sama dengan 9 kuasa 1/2 3. Sekarang turn apa pula? 3 pula. Potong, pergi pula. 3x tolak 6 3 ni kuasa 3. Dia simple dia sebenarnya. Nampak je mula-mula macam dahsyat soalan ni. Simple je, dia pindah-pindah. Dia boleh buat log, belakang ni ada log lagi. Nampak? Yang tinggal apa dah? Algebra biasa. 3x sama dengan 27 campur 6. Dapat 33, jadi x sama dengan 11. Cuba tengok. Boleh? Simple je sebenarnya soalan dia. 5 log 5 tu boleh potong kan cikgu? 5 log 5 boleh potong. Sebab dalam formula kita panggil dia A. Log AX sama dengan X. Okay? Kenapa jadi macam ni? Cuba kamu tengok. Cuba. Okay, sekarang kalau A kita pindah ke sebelah jadi apa? A kuasa X. A ni. A kalau pindah sebelah jadi? Log. Jadi log. Dia tak boleh lah. Indeks jadi indeks. Tak boleh. Indeks pindah jadi log. Log pindah jadi indeks. Nampak? Yang tinggal log AX ni dah pindah. Sebelah akan jadi log AX. Sebab tu kita potong. Dia dapat macam tu sama. Sebenarnya ni X sama dengan X sama. Cerita dia. Nampak? Nampak. Ini kamu kena, ni kamu hafal tak? A kuasa macam ni. Cuma dia kadang-kadang dia mengelak, dia bagi macam ni. A
B. Ada B kat depan. B, A, X. Nampak? Kan? Jadi apa kita buat? B ni kita pindahkan dulu. Ambil B ni buat naik atas. Jadi A dengan A jumpa mati. Yang tinggal ni. X kuasa B tinggal. Macam tu. Dia asalkan log jumpa dengan indeks ataupun indeks jumpa log. Yang ni kita panggil dia indeks jumpa log. Yang kamu selalu jumpa log jumpa indeks. Macam ni. Ini pun mati juga. Okey. Boleh tengok lebih kurang lah kan. Kadang-kadang soalan dia log ni biasalah. Soalan dia nampak pelik. Ya, jadi saya tak sentuh banyak. Kita akan pergi terus soalan ni. Saya akan tinggal kamu untuk kamu cuba-cuba nantilah. Kan? Okey, nombor 49 saya akan cuba. Saya akan tunjuk 49. Sebab kalau tinggal yang pelik-pelik nanti kamu tengok jam. Okey, nombor 49 diberi log punca kuasa 2x 9 sama dengan A. Satu lagi dia bagi apa? Log Y ke tu? Y3 sama dengan B. Soalan dia cari log 9 XY kuasa 2 dalam sebutan A dan P. Okey. Sekarang ni cuba tengok. Yang ini maksudnya kita kena buat apa? Atas ni kita kena selesai. Sebab bila sini asas 9. Okey. Kat atas ni kalau boleh kita kena jadikan dia asas 9 juga. Asas 9 juga. Kalau boleh lah. Kan? Kalau tak boleh kita tukar jadi asas kawan kepada 9. Asas dia adalah asas 3. Tapi tak apa, kita tengok satu-satu. Yang ni dulu. Yang ni saya buat log punca kuasa X dengan 9 sama dengan A. Okey, yang ni ingat tak macam mana kita nak tukarkan dia kepada 9? Tapi dia jadi satu per lah kan cikgu? Yang ini kita hanya perlu terbalikkan. Ingat formula pusing-pusing? Pernah ingat tak? Saya pernah ajar kamu pusing-pusing. Pernah? Lupa dah? Pernah cikgu, pernah. Pusing-pusing maksudnya kalau dua-dua ditukar tempat, yang ini A ni sebenarnya A per 1. Jadi kalau dua ditukar tempat, dia akan jadi log 9 punca kuasa 2x sama dengan terus akan jadi 1 per A. Ini konsep dia lah. Okey. Jadi yang ni yang best. Kita tengok betul-betul. Ini adalah apa? Kuasa 1 per 2, betul? Kuasa 1 per 2. Jadi kuasa 1 per 2 ni saya bawa ke depan tak? Boleh faham kan? Sebab kalau tengok last kemudian 2 ni saya pindah ke sebelah. Jadi macam tu. Jadi kesimpulan kita kat sini log 9x sama dengan 2 per A. Dia pindah dari sini pergi ke depan, pergi sebelah. Tujuan dia kita nak halau dia je. Sakit hati tengok punca kuasa kat sini. Okey, jadi kalau kamu tengok kita dah ada dapat sebelah. Betul? Tengok sebelah. Jadi kalau kita pecah yang ini log 9x campur dengan log 9 y kuasa 2 ni kita dah dapat belah kanan dah. Belah kiri. Belah kiri ni adalah 2 per A. Dah settle dah. Ini belum. Seorang lagi belum. Y pula. Nampak? Okey. Saya akan ubah ni pula. Dia ni pula. Dia ni macam mana cerita dia? Log Y3 sama dengan B. Sama ke cerita? 2 ni kita tukar tempat. Dia akan jadi apa? Log 3Y sama dengan B. 1 per B. Nampak? Okey. Kemudian yang kita ada kat sini apa? 9. Yang ini 3. Macam mana 9 ni nak jadi 3 ni jadi 9? Macam saya ajar kamu biasa kuasa 2 je. Kuasa 2 dah. Settle masalah. Dia dah jadi 9. Okey? Log 9. Jadi saya akan pindahkan sini adalah log 9 Y kuasa 2. 2 pergi depan. 2 pergi depan. 1 per B. Lepas tu. Okey, dapat cerita dia. Log 9. Apa pula?
Pergi depan kan benda sama. Oh, dah dapat cerita dia tak pasal. Ni sama dah. Dah sama, tak payah pergi depan nanti pening. Dah sama. Jadi kita boleh substitute terus 1/b. Dah, kan? Okey, kalau nak samakan bawah je. Cross. Dia akan ada 2b tambah dengan a per dengan ab. Siap. Ini teknik ni kita panggil dia main equation, sub equation. Sebelah. Kan? Main kita tak nak pergi bawah ni, jangan buat sub banyak sangat. Jadi pening. Ni kita tengok okey yang ini kita pergi sini kejap. Panggil balik. Pergi kejap, panggil balik. Ini konsep fungsi. Boleh faham ke? Boleh cikgu. Kuasa 2 mana? Kuasa 2 ni? Kuasa 2 ni sebelah aja Sapuan. Dia sebelah aja. Sebab kuasa 2 hanya melibatkan ni dengan ni je. Dia tak kacau orang sebelah. Jangan usik dia. Okey. Jom kita tengok. Tadi nombor apa? Nombor 49. Nombor 50 tu serentak kamu boleh buat lah. Saya rasa ni indeks ni boleh buat lah. Dan saya akan pergi dekat soalan 51. 51 kan? Satu. Saya rasa yang biasa tu soalan tadi tu 50 tak apa, boleh buat kot. 50 tu soalan biasa, bukan kebat. Okey. Saya tengok nombor 51 pula kan. 51 kat sini. Soalan nombor 51. Jika 2 kuasa 3x sama dengan A kuasa 4 ada titik besar 3, 2x, tunjukkan bahawa di soalan kebat ni dia memang kerja dia suruh tunjuk je. X sama dengan 4 per dengan log A8/9. Okey. Jadi simple je sebab yang ini soalan dia cerita dia pasal ni ada X, ni ada X. Senang lah. Kan? Tengok macam mana cik. Mula-mula langkah apa. Bila kita nak dapatkan X, dalam matematik, biasanya kita kena kumpulkan X dengan X satu tempat. Saya akan kumpulkan X dengan X satu tempat. Bila kumpul ni, titik ni adalah apa? Darab. Titik ni adalah darab. Jadi saya akan pindah ke sebelah. Dia akan jadi kat sini adalah 2, 3x. Dia akan jadi per 3 kuasa 2x. Sama dengan A kuasa 4. Okey. Jadi kat sini kamu nampak X dengan X ni sama. Bila X dengan X sama, kita boleh faktorkan dia keluar. Dia special dia. Kita boleh faktorkan dia keluar. Yang tinggal apa? 8. Ini 8. Per dengan 9. Gitu. Dia dah dapat hint tu. Ada nombor nampak? Okey. Sekarang dia pakai apa? Dia pakai log. Dia jadikan dia log. Kan? Jadi dia pakai log apa? Log A dia pakai. Jadi kita akan jadikan dia log A juga. Log A. Sini akan jadi log A. Jadi log A. Sini. Letak je. Log A letak je terus ni. Apa ni? 8/9 kuasa X. Sama dengan log A. A kuasa 4. Dia terus jadi ni. Dia nak X saja kan. Jadi kuasa X ni kita boleh potong bawa pergi depan. Nampak? Jadi semua ni kita boleh turunkan ke bawah. Potong semua. Bawa ke bawah. Dah nampak? Hint dia. AA mati. Terbukti. Yang ni konsep yang pertama sekali adalah matematik biasa, kumpulkan X dan kuasa kalau sama pun boleh kita faktorkan keluar. Itu kena ingat. Tak semestinya asas sama, kuasa sama pun boleh. Nampak? Ada soalan? Cuba tengok dulu ni. Ini kalau salah jalan ni, pening juga. Kalau salah jalan pening.
Boleh? Tapi jangan kamu buat cerita tak senonoh. Pergi gantikan X ni dengan ramai-ramai ni kat sini. Mampus cerita dia kacau. Hancur. Kan? Jam nanti jadi. Ini teknik kita panggil simple je. Cuma kat sini yang saya tekankan, kuasa sama pun boleh faktor keluar. Okey? Kita tengok B. Boleh Kita teruskan B. Untuk B diberi 2 log 5 X Y kuasa 2 sama dengan 3 campur log 5Y tolak dengan log 5X. Soalan, tunjukkan juga. Tunjukkan dia jadi apa? XY sama dengan 5. Kita buat je, tak ada masalah. Kan? Jadi kat sini simple macam tadi kan. Ni 5, ni 5, ni 5. Kan okey? Tiba-tiba Mamat ni saja tak ada log. Kita boleh bagi dia log boleh, tak ada masalah kan. Tengok ni saya akan angkat kat sini log 5 XY kuasa 2. Okey? Yang ini 2 ni saya tengah fikirkan sama ada nak bawa ke sebelah ataupun saya nak warna atas. Saya biar dulu. Ingat ada 2. Saya hutang 2 kat sini. Hutang. Sistem hutang pula. Ni 3 log 5 campur dengan kena letak balik log 5Y tolak log 5X. Saya baru letak ni Ini akan jadi log 5 potong 5 kuasa 3. Okey. Log 5 dia akan jadi 125 Y per dengan X. Kat sini log 5 X kuasa 2 Y kuasa 4. Log 5 dengan log 5 mati. Okey, yang tinggal kat sini, ni yang tinggal. Macam mana nak jadi XY sama dengan 5? Kita pindah dulu. Kita pindah semua huruf ke sebelah. Jadi kita akan dapat kat sini, ni naik atas. Akan jadi apa? X kuasa 3. Y akan turun bawah. Akan jadi Y kuasa 3. Ini akan jadi 125. 5 kuasa 3. Yes, dapat. Kuasa 3 mati, semua yang tinggal X, Y sama dengan 5. Panjang sikit lah. Mungkin kamu ada nampak cara yang lebih pendek pun boleh juga. Tak ada masalah kan. Boleh Okey. Itu soalan nombor 51. Okey. Saya teruskan. Ini saya akan tinggalkan. Saya akan pergi. Ini tinggal nombor 55. Kamu boleh buat ni. Saya rasa boleh buat. Saya tengok soalan lebih kurang ni selesaikan boleh buat. Nombor 56 sebab 56 dia ada cert kat situ. Jadi kita pergi terus nombor 56. Okey, kat situ terus. Laju ke? Boleh ikut ke? Laju sangat? Tak cikgu. Okey je. Okey. Selesaikan persamaan 7 X kuasa 2 tolak 49 okey. 6 tolak 2X sama dengan 0. Okey. Yang ini dia special dia kat sini. Soalan ni sebab dia sama dengan 0 je. Bila dia sama dengan 0 tambah tolak kita boleh pindah ke sebelah. Jadi kita akan jadi kat sini 7 X kuasa 2 sama dengan 49. 49 adalah 7 kuasa 2. Letak balik kuasa semua. 6 tolak 2X. Jadi 7 dengan 7 mati. Yang tinggal kat sini adalah X kuasa 2 sama dengan 12 tolak 4X. Jadi soalan dah bertukar menjadi kuadratik. Jadi X kuasa 2 campur 4X tolak 12 sama dengan 0. Ambil kalkulator je faktor. Kamu terus akan dapat jawapan. Berapa ni? 26. Betul cikgu. 2 tu positif, 6 tu negatif. 6 negatif Ya, negatif.
Okey, dah selesai. Okey, macam tu. Soalan B. B, yang ni dia kebat ni sebab B kot. Sebab saya rasa A macam mudah je kan. B. Ungkapkan 4 campur set 2 per dengan 2 tolak set 2 dalam bentuk A campur K punca kuasa 2B. Ini kita tahulah sistem macam ni. Ini kita pakai conjugate kan. Conjugate. Jadi terus conjugate kita terus buat macam ni. 4 tambah punca kuasa 2 per dengan 2 tolak punca kuasa 2. Nak letak conjugate kita kurungkan semua orang. Sini kurung. Sini pun kurung. Buat lagi 2 kurungan. Macam tu. Kan? Cuba je. Ini kita bagi conjugate. Kita masukkan. Kalau tolak kat sebelah sini, sini tambah. Okay. Kemudian kita dah boleh selesaikan. Yang bawah ni dia menggunakan teknik apa? A tambah B. A tolak B. Sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2 yang bawah ni. Jadi dia akan jadi kat sini. Bawah dulu saya buat. A kuasa 2 jadi 4 tolak dengan 2. Yang bawah. Yang atas expand macam biasa. Ni darab ni akan jadi 8. Campur dengan 4 set 2. Campur dengan 2 set 2. Campur dengan set 2 kali dengan set 2 jadi 2. Yang tinggal kat sini adalah 8 campur 2 10 campur 6 set 2. Per dengan 2. Dan nombor-nombor depan ni kita boleh per 2. Jadi jawapan kita akhir akan tinggal 5 campur 3 set 2. Ingat lagi? Boleh? Okey. Okey cikgu. Ya. Oh saya jumpalah kebat dia. Kebat dia duduk kat C. C ni gangster style. Soalan nampak simple. Okey, jom kita tengok. C log 9x tambah dengan log x9. Wow. Sama dengan 5 per 2. Oh kau. Ini. Sebab apa? Kita sebenarnya dua ekor ni kita kena samakan unknown kan. Kita kena kaedah menggunakan samakan unknown. Jadi kamu tengok. Seorang ni 9x, yang ni x9. Kita tak boleh nak pusing. Sebab apa? Yang pusing dia mesti ada sama dengan macam ni je. Dua-dua macam ni tak ada pusing. Dia macam x campur y. Tak boleh buat apa dengan dia. Okay? Jadi macam mana pun kita kena guna teknik samakan dulu dia punya unknown. Jadi kita kena samakan asas. Contoh saya akan pilih satu asas. Katakan kalau saya pilih asas saya pilih asas apa? Asas x. Kalau saya pilih asas x maksudnya yang ini kena tukar kepada asas x. Contoh yang sini, yang ini akan tukar jadi log x per dengan log x. Okey, yang ini akan jadi kat situ xx ni 9. Okey, campur dengan log x9 sama dengan 5 per 2. Jadi kalau kamu tengok ni, ini kadang-kadang dia boleh mengelirukan. Bila dia boleh mengelirukan, kita gunakan kaedah penggantian lebih mudah. Contoh, saya akan gunakan penggantian, saya akan let, ataupun bahasa Melayu dia biar log x9 kita sama dengan satu unknown yang kita faham. Itu contoh kita pakai, biasanya kita akan pakai u. Dalam exam biasa kita akan, dalam matematik kita akan pakai u. Kalau pakai u maksudnya yang ini bila saya tulis yang ini akan jadi apa? 1 kan? Jadi saya akan jadikan dia, pertukaran dia akan jadi 1 per u. Nampak? Okey, campur dengan u. Sama dengan 5 per 2. Lebih mudah untuk kita selesaikan. Okey, bila jadi macam ni dia kuadratik, iaitu kita darab semua dengan u akan dapat 1
campur U kuasa 2 sama dengan 5/2U. Dah jadi kuadratik, susun. U kuasa 2 tolak 5/2U campur 1 sama dengan 0. Kamu hanya perlu ambil kalkulator dan faktorkan benda ni, kamu akan dapat U. Berapa dapat U? 2 jawapan kan? Syak tolong Syak. Ni. A, B, C dia ni. U1 sama dengan 2. 2. Satu lagi? Lagi 1 sama dengan 1/2. 1/2. Okey. Jadi kita dapat kat sini, kita gantikan balik. Jadi kita akan dapat log X9 sama dengan 2. Satu lagi. Log X9 sama dengan 1/2. Jadi kita akan dapat sini. Macam mana kita dapatkan X ni? Iaitu pergi sebelah, dia akan jadi apa? 9 sama dengan X kuasa 2. Kan? Jadi bila pergi sebelah, X sama dengan 3. Punca kuasa 2 ni 3. Okay, yang ini pula sama kat situ. Kita akan pergi kat situ. Log X. Log X. Sorry. 9. X kuasa 1/2. 1/2 pergi sebelah akan jadi 2. Jadi X sama dengan 81. Ini 2 jawapan. X sama dengan 3 dan X sama dengan 81. Boleh dapat? Dapat idea dia. Ini kaedah ni yang jarang yang kamu tak perasan, iaitu kita pakai kaedah penggantian. Menggantikan dengan satu unknown tertentu. Boleh dapat idea? Okey. Okey, dia dah masuk topik lain ni. Nombor 27. Kata balik nombor dia. Dia dah masuk topik seterusnya. Banyak dah log. Kita buat bincang log banyak tadi. Kita tengok janjang pula. Kan? Nombor 27. Agak mudah sikit janjang ni. Diberi A X campur 2, 2X dan 2X campur 3 adalah 3 sebutan pertama dalam satu janjang aritmetik. Cari nilai X. Ini ada 2 kaedah kita boleh pakai. 2 kaedah kan. Satu kaedah, kalau janjang aritmetik, apa-apa janjang aritmetik, kita kalau 3 orang dia bagi macam ni, kita boleh guna kaedah purata. Tahu purata? Okey. Purata maksudnya apa? Kiri campur kanan bahagi 2. Dia macam ni. Kaedah ini kaedah purata. Kaedah purata maksudnya yang tengah tu 2X sama dengan kiri campur kanan bahagi 2. Ini kaedah purata. Iaitu T2 sama dengan T1 campur T3 bahagi 2. Itu formula dia. Ni T2 sama dengan T1 campur T3 bahagi 2. Itu kaedah dia. Salah satu kaedah. Jadi kita dapat kat sini, kalau kamu tengok, 4X sama dengan 3X campur 5. Jadi X sama dengan 5. Gitu. Ini satu kaedah. Kaedah purata. Okey. Satu lagi kaedah yang saya selalu buat, kalau kamu ingat lagi, saya selalu pakai kaedah D. Maksudnya kita akan buat ni dengan ni. Jadi kita guna kaedah D sama dengan D. Pun boleh. Contoh D sama dengan D. D maksudnya apa? Selepas tolak sebelum. 2X tolak dengan X tambah 2 sama dengan 2X tambah 3 tolak dengan 2X. Jadi kita akan dapat kat sini akan dapat X tolak 2 sama dengan yang ini 3. Jadi X sama dengan 5. Dua-dua sama jawapan. Pusinglah macam mana pun. Pilihlah kamu nak pakai yang mana satu kan. Purata boleh. D sama dengan D boleh.
Okey. Cuma biasanya saya akan ajar yang ni. Sebab apa saya pakai yang ni? Kalau geometri, dia akan jadi R sama dengan R. Macam tu je. Okey. Soalan nombor 2. Hasil tambah 20 sebutan yang berikutnya. Hasil tambah 20 sebutan yang berikutnya. Bila nak buat hasil tambah sebutan berikutnya, kita kena tahu siapa dia orang ni. Bila kita dapat X5, maka janjang kita sudah boleh ditakdirkan. Okay. Janjang kita takdirkan maksudnya kita ganti X dengan 5. Dia akan dapat 7. Sini 10. Sini 13. Dan seterusnya. Dia nak hasil tambah 10 yang seterusnya. Okay. Jadi macam mana nak buat hasil tambah 10? 20 sebutan yang berikutnya. 20 sebutan berikutnya maksudnya, sini akan ada 20 orang. Jadi formula kita akan ambil 20 campur 3 adalah sama dengan S23. Tolak dengan 3 ekor ni. S3. Dapatlah yang kita panggil hasil tambah 20 sebutan berikutnya. Okay. Cuma S3 ni tak payahlah kamu pergi pakai formula S. Campur je 3 ni. Jadi S23 kita boleh buat. S23 sama dengan 23 per 2. Kemudian 2A. A kita 7. Campur dengan N tolak 1. 22. D kita berapa D kita tadi? D kita tadi 10, 7, 3. Boleh pakai kalkulator dah ni. Kan? Kalkulator sini akan jadi. Isyarat tolong tekan kalkulator. Ada potong-potong ni. Tak syok ni 11. 33. 40. Kali 23. Dan 20. 800? Tak 920. 920. Okey. Jadi jawapan kita untuk soalan ni adalah sama dengan 920 tolak dengan tambah 3 ekor ni. Kan? Tambah 2 ni kita akan dapat 30. Dapatlah jawapan kita kat situ 890. Macam tu. Cikgu, kenapa tak boleh pakai formula S20 je terus? S20 tak boleh sebab dia nak 20 sebutan berikutnya. Berikutnya maksudnya selepas yang ketiga ni dikira 1. 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Kalau S20 yang ini dikira 1. Nampak? Boleh faham? Ke saya nak kita ambil nombor kecil lah, nombor kecil lebih faham. Contoh 7, 10, 13. Dia nak 5 berikutnya. 5 berikutnya maksudnya yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia nak yang ni je. Yang ni tak nak. Ini namanya 5 berikutnya. Okey? Jadi kalau dia nak 20 berikutnya maksudnya yang ini akan jadi 20. Bilangan dia 20. Bila 20, bila kita combine semua, dia akan jadi apa? 23 tolak 3. Faham, Isyak? Oh, kalau dia kata saya hasil tambah sebutan ke-20, saya hasil tambah hasil tambah sebutan ke-20 terus macam tu je lah cikgu S20. Dia kena bagi tahu kalau S20 adalah hasil tambah 20 sebutan pertama. Kalau dia kata berikutnya tu kita kena tolak lah. Berikutnya maksudnya selepas tu. Okey. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia next 20 term. The sum of the next 20 term. Ataupun kadang-kadang dia guna ayat yang lebih jelas. Itu dia kata cari hasil tambah 20 sebutan selepas sebutan ketiga. Nampak? 20 sebutan selepas sebutan ketiga. Sama tak? Sama kan? Okey. Kalau dia bagi tahu macam ni, contoh bagus juga kamu tanya. Dia nak 20 sebutan selepas sebutan ke-7. Macam mana? Apa formula kita? 20 sebutan selepas sebutan ke-7. 27 tolak 7. Yes, S27 tolak dengan S7, betul. Macam itulah. Okey. Boleh kan? Boleh cikgu. Okey. Jadi sekarang kita terus masuk soalan B tu bawah dia.
Dalam janjang aritmetik, hasil tambah sebutan pertama diberikan. Kita tengok. Apabila Sn diberikan dalam suatu janjang aritmetik B, dia bagi kat situ adalah Sn sama dengan 6n kuasa 2 campur dengan 3n. Biasanya soalan macam ni, kalau dia bagi Sn, maksudnya arahan. Dia arahan ni, bukan bagi saja. Contohnya dia kata apa? Gunakan aku. Maksudnya ni lah pakai yang ni. Kan? Contoh soalan dia minta sebutan ke n. Sudah. Kan? Dia nak apa? Dia nak nombor satu, dia nak Tn. Jadi macam mana kita nak tukarkan benda ni Tn? Kan? Okey, formula kita sebenarnya adalah Tn adalah sama juga dengan Sn. Okey, Sn tolak dengan Sn tolak 1. Ini kalau kita pakai tolak. Ini kalau kita pakai tolak. Dia boleh jadi juga sama juga dengan n tambah 1 tolak. Sama ya cerita ni. Tapi dari segi nombor dengan lebih faham dan nombor. Nombor lebih faham. Contoh, kalau dia bagi Sn macam ni, contoh saya nak cari T6. T6 maksudnya saya akan gunakan S6 tolak S5. Kamu lebih senang faham. Tapi sebab dia nak sebutan n, kita tak boleh pakailah nombor. Kita kena pakai tolak 1. Okey? Dan untuk memudahkan benda ni, yang pertama kita hanya perlu pergi cari ni Sn tolak 1. Jadi kita kena pergi buat sub equation kejap. Sn tolak 1 maksudnya n ni kena ganti dengan n tolak 1. Macam tu. Dan kena expand lah. Bila kita expand, kita akan dapat kat sini adalah 6n kuasa 2 tolak 2n campur 1 campur dengan 3n tolak 3. Sini akan dapat 6n kuasa 2 tolak 12n campur 6 campur 3n tolak 3. Kita akan dapat kat sini berapa ni? 6n kuasa 2 tolak 9 n campur dengan 3. Betul Jadi baru boleh masuk kat sini. Jadi Tn adalah sama dengan apa? Ni 6n kuasa 2 campur 3n tolak dengan ni 6n kuasa 2 tolak 9n campur 3. Jadi kamu akan dapat simple je sebenarnya. 6n kuasa 2 tolak 6n kuasa 2 habis. 3n tolak-tolak campur. Dia akan jadi 12n. Negatif akan jadi negatif 3. Siap. Ini formula untuk Tn. Yang ini yang kadang-kadang ramai sangkut. Tambah-tambah kalau soalan melibatkan cert tau. Dia ada cert soalan ni. Nampak? Ni kemahiran apa? Algebra ni. Algebra. Boleh faham ke ni? Nampak? Algebra kan? Perjalanan algebra tu. Macam mana? Expand, kena laju. Okey, boleh ke? Boleh. Ya. Okey. Jadi nombor 2. Beza sepunya. Beza sepunya apa? D. D kita boleh pakai nombor terus. D adalah sama dengan T2 tolak dengan T1. Okay. Sebab kita dah ada Tn, senanglah cerita dia. T2 kita adalah, kita dapatkan T2 maksudnya 12 kali 2 tolak 3 tolak dengan T1 kita adalah apa? T1 kita adalah 12 tolak 3. Ini senanglah jadi dia. Jadi kat sini kita akan dapat berapa? 24 12. Cuba tekan tengok, betul tak? Betul, Cik. Betul macam tu. Okey. Katakan soalan satu ni tak wujud. Katakan, ini contoh katakan lah. Tiba-tiba soalan satu tu tak wujud. Maksudnya soalan dia, ni dia terus suruh cari D je. Daripada sini, dia terus suruh cari D. Okey?
Kalau dia suruh buat macam tu, kita tak guna macam ni. Kalau dia suruh cari D terus, kita kena buat formula D sama dengan T2 tolak T1. Betul? Ini tak masalah. Cuma kat sini kita kena ingat T1 adalah sama juga dengan S1. Jadi kita boleh gantikan terus S1. Dia akan jadi 6 tambah 3, 9. Macam tu. Lepas tu T2. Apa formula T2? T2 adalah S2 tolak S1. Nampak guna formula ni. Kan? Selepas tolak sebelum. Ini bayangkan kalau tak ada ni. Kita tengok jawapan ni. Kita akan dapat S2. Okay, S2 maksudnya 6 kali dengan 4 campur dengan 3 kali 2. Tolak dengan S1 kita adalah 9. Jadi kita akan dapat jawapan sini 24 campur 6, 24 campur 6, 30. Tolak 9 sama dengan berapa? 21, betul? 21. Jadi jawapan kita adalah 21 tolak dengan 9 akan dapat 12. Dia sama. Cuma kita tak buat lah benda ni, tak pergi buat benda ni. Kita terus pakai nombor je, kita gantikan nombor je. Itu ni, kalau soalan ni tak minta yang ni. Dia minta terus D. Ataupun dia minta terus, kalau dia minta T terus lagi senang. T5, T6 terus macam ni. Tak perlu buat Tn ni. Okay? Katakan soalan macam ni. Contoh, biasanya saya tengok soalan macam ni. Dia bagi S, dia minta T7. Kamu terus buat apa? S7 tolak S6. Maksudnya tak perlu melalui semua ni. Okay? Kecuali dia minta beza sepunya. Baru dia macam ni. Dia pelik sikit. Boleh? Okay. Pergi seterusnya soalan 37. Masihkah kau ingat janjang ni? Okay. Boleh tengok kejap soalan ni. Saya pergi tengok, saya ambil kertas sekejap. Try. Ni saya rasa soalan ni saya pernah bagi ni. Cuba.
Okey, macam mana? Boleh ke? Payah cikgu. Okey, kita bincang dia Ustaz. Nombor 37. Okey, kita ambil idea dulu. First kali kita tengok maklumat dia bagi kat situ. Seutas dawai yang panjangnya 100 pi dibengkokkan untuk membentuk 8 buah semi bulatan seperti ditunjukkan dalam rajah berikut. Jejari setiap semi bulatan bertambah sebanyak 1 cm secara berurutan. Diameter semi bulatan terkecil dalam pi. Okey. Bila dia kata seutas dawai dibengkokkan, yang diambil tu sebenarnya adalah dia punya apa? Lilitan. Tapi separuh je. Jadi kita tengok formula lilitan dulu. Lilitan formula kita adalah 2 pi j. 2 pi j. Okey, tapi bila separuh je dia akan jadi pi j. Pi j. Okey. Tapi tak apa, kita buat ni dulu pi j. Jadi janjang kita ni kalau kamu tengok cerita dia, yang pertama tu, katakan yang pertama tu sebagai pi j. Dia jadi pi je sebab kira kita dah buka lah cikgu bulatan. Dia dah buka, dia tinggal lilitan dia separuh je lilitan ni. Sepatutnya kalau bulatan penuh, lilitan dia 2 pi j. Jadi kalau kita ambil separuh je, 2 pi j bahagi 2, tinggallah pi j. Nampak? Kemudian dia kata, jejari setiap semi bulatan bertambah sebanyak 1 cm. Jadi maksudnya, kalau awal-awal dia pi j, yang kedua akan jadi apa? Pi j tambah 1. Gitu. Kemudian seterusnya akan jadi apa? Pi j tambah 2. Yang ini kita panggil janjang kita. Janjang pasal apa? Janjang pasal dia punya lilitan. Kan? Dan semua dia kata ada 8 buah. Bila 8 buah maksudnya S8. Jumlah keseluruhan semua 8 adalah 100 pi. Jadi kita boleh gunakan tu kita punya ni lebih kurang. Nampak? Dia minta diameter semi bulatan yang terkecil. Kita kena tahu jejari dulu lah. Dapatlah diameter dia nanti. Okey? Sekarang macam mana selesai dia ni? Cara selesai dia kamu tengok cerita dia. First kali saya boleh dapatkan dia punya D dululah. Katakan A dia ni dapat D dia. D dia macam mana? D dia kita ambil kat sini lah. Ambil kat sini. Maksudnya kat sini ni tolak ni akan dapat pi j campur pi. Tolak dengan pi j. Nampak? Jadi D kita sama dengan apa? Pi. Ni secara ringkas ya. Kan? Jadi A kita siapa? A kita adalah pi j. Okay? Jadi sekarang kita ada S8. Kita pakai formula S pula. Janjang apa ni? Nampak sangat janjang aritmetik. Kan? Kita pakai S8. Apa formula S8? S8 formula dia adalah 8/2 2A campur dengan N tolak 1 D. Tulis formula dulu. 100 pi. Jadi saya akan letak sini 4 2 A kita adalah pi j campur dengan N tolak 1 7 D kita pi sama dengan 100 pi. Bila sini ada pi, sini ada pi, sini ada pi, maka kita boleh matikan pi. Yang tinggal nombor biasa saja. Dapat J. Saya akan dapat sini, saya pindah 4 ke sebelah. 2J campur 7 sama dengan 100 bahagi 4, 25. Jadi 2J sama dengan 25 tolak 7. Jam. 18. Betul ke? Tiba-tiba jam. Okey, 18. Okey. J sama dengan 18 bahagi 2. 9. Yang simple jam. Okey. Sekarang soalan tanya apa? Diameter. Dapatlah kita jawab dia. Soalan A kita, diameter sama dengan 2 kali jejari. Jawapan kita adalah 2 kali 9 sama dengan 18 cm.
Okey, boleh faham tak ni? Cuma kau tengok dia ada ni pergi sini patah balik macam tu perjalanan dia lah. Boleh? Okey. Sekarang soalan seterusnya. B. Dia minta apa? Bilangan semi bulatan lengkap yang dapat dibentuk jika panjang asal dawai yang digunakan ialah 500 pi. Maksudnya SN kita adalah mesti lebih kecil atau sama dengan 500 pi. Kenapa saya letak 500 pi lebih kecil daripada kan? Maksudnya kita tak boleh lebih je. Kalau panjang asal dia 500 pi, kita buat semi bulatan. Mungkin ada balance, tapi dia nak apa yang lengkap. Lepas tu saya tak lebih kecil atau sama dengan. Kalau dapat sama dengan pun tak apa, lebih kecil tak apa. Lebih tak boleh. Sebab dawai kita ada banyak ni je, tak boleh lebih. Dan jadi masukkan formula macam biasa. Okay, cuma beza dia sekarang ni, kita dah ada janjangnya. Kita dah ada janjangnya. Apa janjang kita? Kita dah ada jejari. Jadi janjang kita sekarang ni bukan macam ni lagi. Janjang kita sekarang ni adalah starting dia adalah 9 pi. 9 pi kemudian 10 pi. Nombor dia simple je. Lepas 10 pi 11 pi. Gitu je. Sebab dia tambah 1 terus sampai seterusnya. Dot. Ini mudahlah. SN kita formula apa? N per 2 2A campur N tolak 1D. Kemudian lebih kecil atau sama dengan 500 pi. Jadi N per 2. N nak cari ya. 2A. 2 kali 9 pi. Campur dengan N tolak 1. D kita tadi sama. D kita pi. 500 pi. Dan macam biasa kalau pi ada pi. Pi kita boleh bye-bye. Habis. Yang tinggal 2 ni bawa ke sebelah lah. Senang kira sikit. N yang ini 18 campur dengan N tolak 1 sama dengan 1000. Oh, tak cukup. Bawah sini. Yang ini kita akan dapat 18 tolak 17. Jadi N kuasa 2 campur 17N tolak 1000. Dia akan jadi, alamak. Sorry. Dia akan jadi lebih kecil atau sama dengan 0. Okey, tolong faktor kejap. Jawapan dia point pun point lah. Tak apa. Sebab dia ketaksamaan. Cikgu tadi saya cuba buat sendiri. Cuba. Dapat tak? Ni apa? Saya dapat ya cikgu. Dia N dia 1, 17N tolak 1000 kan. Saya dapat N1 saya dapat negatif, jadi kita tak payahlah bagi yang cikgu. Okey, negatif apa? Negatif 41.245. 41.2.2 lah. N2? N2 24.245. 24.245. 2 lah. Okey. Jadi kena ingat ketaksamaan kuadratik. Ketaksamaan kuadratik kita buat graf. Okey, cuma kat sini dia dapat dia negatif. Ini 24. Okey, jadi kita kena tengok kosong kat mana. Dia lebih kecil masa bawah. Jadi kosong kita kat sini, ini kosong. Okey, jadi kita punya N kita adalah N kita berada di antara
kosong betul lah. Sekejap. Kosong dengan 24.2. Kenapa dapat macam ni? Kejap saya tengok. Kalau ikut macam ni maksudnya kecil graf senyum. Cikgu dia biasanya bukan kalau cikgu ambil N kurang daripada 24.2. Lepas tu N sama dengan something. Bukan Betul. Oh, macam tu. Tapi itulah. Ni sebab dia graf dia senyum. Graf dia senyum dekat bawah pula. Oh, betul lah. Saya buat lebih kecil. Betul. Betul. Sebab saya buat lebih kecil sama dengan memang dia boleh sampai kosong lah. Kan? Memang dapat akan lebih kecil. Jadi kita ambil yang last sekali adalah 24.2. 24.2 maksudnya N kita adalah sama dengan 24. Dia kalau N lebih daripada 24.2 kita ambil 25 lah cikgu. Lebih 24 kena ambil 25. Kalau dia kurang daripada 24.2 kita ambil 24. Bilangan simultan lengkap 24. So kita test tengok betul tak 24. Nak test jawapan dia kita buat saja S24 berapa. S24 dapat tak? Kalau S24 maksudnya saya masukkan kita akan dapat 24/2. Situ akan jadi 2A 2 kali 9 pi. Okey, campur dengan N tolak 1. 23 pi. Dapat apa ni? 12. Dalam ni 18. 18 tadi maksudnya 41. Jadi kalau saya direct tekan kalkulator dia dapat 492. Kamu jangan kira pi. Kalkulator saya dia tak kira pi. Dia 492 pi. 492 pi. Okey, betul lah. Jadi 492 pi maksudnya kalau kita tambah lagi apa 492 pi betul. Maksudnya ini adalah hasil tambah yang S24 lah. Kalau S25 dia lebih. Sepatutnya kalau S25 dia dah lebih pada 500. Jawapan kita. Jadi yang ini jawapan kita maksudnya masih lagi dalam dia kata apa? Panjang asal digunakan 500. Dia kurang pada 500. Maksudnya ini dah jawapan kita punya yang lengkap. Sebanyak 24 semi bulatan yang lengkap. Banyak ni dia dapat. 25 tak boleh. Kalau kita test 25, jawapan kita mesti akan dapat lebih daripada 500. Okey. Okey. Cuma kat sini yang saya nak tekan, ni lah penting ni nampak mula-mula ni. Iaitu kita bina janjang. Bina janjang berdasarkan soalan tanya apa. Contoh diameter, kita tengok lilitan kaitan. Okey, ya Isyak, apa yang Isyak tadi? Saya ingat nak buat permintaan. Cuba buat nombor 83 dulu cikgu. 83. Oh. Okey. Takut tak sempat. 80. Di janjang geometri ni cikgu. Oh, jauh. Pergi dah try lah. Dah try buat dah? Tak ada, saya tengok, saya cuba dapatkan idea dulu. Okey, kejap. Tengok. Boleh Kawan-kawan ni tak ada bantahan boleh? Nick. Ada lagi? Ada ke Nick? Tak saya lagi.
Boleh. Tapi boleh faham tak? Boleh. Boleh Okey. Tak apa. Kita terus pergi dekat nombor 53 permintaan daripada kawan kita ni. Nombor 83. Yang lain semua tak berani minta, Ishraq je. Kan? Ishraq jangan rasa bersalah pula Ishraq. Kan? Baik cikgu. Tak ada masalah. Saya memang suka. Kalau minta, saya memang akan tunaikan. Jangan risau. Okay? Kita tengok. Boleh 83. Sebuah telaga minyak. Tapi saya rasa Sapuan dah siap soalan ni. Sapuan dah siap ke? Sapuan hari ni dia punya ni dia punya internet. Sapuan dah sampai vektor kot cikgu. Oh belum. Sebuah telaga minyak menghasilkan 100,000 tong minyak mentah pada tahun pertama operasinya. Betul. Jadi tahun pertama dia T1 kita buat. Sama dengan bagi nampak. T1 kita adalah 100,000. Okey, kemudian dia kata menyusut 5% setiap tahun secara berturutan. Bila menyusut 5% secara berturutan ni senanglah Ishraq. Kan? Sebab kalau dia kata menyusut peratus ni maksudnya automatik kita dapat R dia. R dia adalah sama dengan 100 tolak dengan peratus penyusutan tu berapa? 5%. Jadi kita akan dapat apa? 95% 0.95. Ini R dia. Dia senang je. Cerita peratus cukup best. Kalau dia naik, maksudnya tambah je. So dapat R. Ini A, ini R. Settle. Okay. Jadi dapat A dengan R, habis semua boleh jawab. Soalan A tu terus jadi. Bilangan tong minyak yang diekstrak pada tahun ke-5. Jadi T5. T5 formula kita adalah AR4. N tolak 1 kan. Jadi A kita 100,000. Kemudian R kita adalah 0.95 kuasa 4. Tekan kalkulator dapat tu jawapan. Berapa dapat? Saya dapat 814.5. 814.5? Kecil 81,450. Kurang kosong cikgu. Kecil sangat. 81,450. 450. Okey sikit. Kecil sangat tadi tiba-tiba. Tiba 1,000 turun teruk. Okey. B. Hitung jumlah bilangan tong minyak yang dapat diekstrak selepas ia beroperasi untuk satu tempoh masa yang lama. S infinity. Nampak? Dia pakai macam tu je. Benda apa kita buat. S infinity. Formula kita A 1 tolak R. Air. A kita 100,000 per dengan 1 tolak 0.95. Jadi kita akan dapat jawapan terus. Cuba tekan. Banyak juga 200,000. 200,000? Ya. Okey. Kemudian C. Kalau dapat soalan macam ni lah exam best walaupun dia kebat yang C tu. Jika telaga minyak itu ditutup selepas beroperasi selama 12 tahun, berapakah Cikgu silap 2 juta. Saya juta terlebih kurang tu. Okey dah. Okey. Jika telaga minyak itu ditutup selepas ia beroperasi selama 12 tahun, berapakah jumlah bilangan tong minyak mentah yang telah dihasilkan? S12 saja. Itulah. Jika telaga minyak itu ditutup selepas beroperasi selama 12 tahun, berapakah jumlah bilangan? Masih tambahlah cikgu. Itulah macam saya rasa macam kebat tapi macam senang pula ni. S12 lah kan? Dia susah dekat A kau cikgu sebab A dia jawapan dia puluhan. So kalau tong minyak dia kena ambil lebih kecil. Dia kena bundar je lebih kecil. Oh ni ke? Saya rasa macam A senang. Rasa macam senang kan? Okey. Nombor S12 maksudnya apa? S12 adalah kita per dulu. Kita ambil dia punya N dulu. R kita 0.95 biasanya bawah mesti positif. Jadi 1 tolak 0.95. Okey, kemudian buat bracket kat atas ni 1 tolak 0.95. Sini letak A kita 100K, tak muat saya buat 100K. K boleh tulis dalam exam sebab dalam kalkulator kamu ada K. Kuasa N 12 sini. Tekan je kalkulator dapat jawapan.
Saya dapat 100,000 balik. 1,000 balik? Hmm. Ya. Yang saya double check. Saya dapat 919,279. Oh, Israk tekan kalkulator salah ni, Israk. Macam mana? 919 279. 279. Dia nak apa? Soalan. Dia nak Jumlah bilangan tong. Bilangan Jadi, tong maksudnya tak ada yang tak puluhan. cukup. Jangan ambil puluhan. Tak cukup tong. Tak banyak tong ni je. Yang satu lagi belum siap. Tong dia baru 0.82. Dia tak cukup satu tong. Israk salah kat mana ni? Tekan kalkulator ni. Saya tak tekan kuasa ke cikgu? Kuasa 12 tu. Ha. Oh, kuasa 12 tak tekan memang. Dia matilah benda ni. Mati-mati tinggal ni je. Soalan macam ni kalau dalam exam best sebab ni soalan kebat sebenarnya. Sebab apa? Soalan dia jenis penyelesaian masalah. Dia bagi satu masalah pasal telaga minyak lah, pemuda dia ceritakan. Cuma kamu kena sesuaikan. Yang penting dalam exam pelajar dapat teka topik apa. Kan? Sebab soalan ni, dalam soalan ni perkataan tidak ada satu pun perkataan janjang ada pada topik tu. Daripada soalan tu tidak ada satu. Jadi kita anggap bahawa bila tanya soalan ni, dia adalah problem solving. Pelajar yang tentukan guna janjang. Nampak? Tapi kalau kamu ada pengalaman jawab, kamu rasa senang soalan dia. Ni janjang. Macam tu. Kan? Kamu pun laju terus buat. Nampak? Kadang-kadang ada soalan tu, kita tengok soalan topik. Apa ni? Tak faham topik apa. Yang selalunya confuse tu bila melibatkan apa? Kadang-kadang koordinat geometri dengan vektor. Dia boleh switch benda tu. Dia hati-hati kan. Cuma kadang-kadang combine topik. Combine topik kadang-kadang dalam bulatan dia combine dengan janjang. Boleh. Dia combine topik. Okay. Teruskan. Soalan mana pula? Yang R tu dia memang tolak 0.5 cikgu. Ini mudah je R ni. R ni kalau peratus macam ni lah cerita dia. Sebab peratus, pengurangan peratus atau penambahan peratus mesti berdasarkan kepada peratus yang asal itu 1%. Oh, saya ingat pergi ambil 0.5 je terus. 0.05 menyusut sebanyak 0.05. Yang itu kamu kena buat janjang. Kalau macam tu. Contoh kalau macam tu kamu kena buat janjang. Sama mula 100,000. Kan? Lepas tu kamu kena buat apa? 100,000 menyusut tolak dengan 0.05 darab dengan 100,000. Dapatlah nilai dia berapa? Kat sini itu T kedua. Panjanglah cerita dia pula kan. Okay. Ataupun ambil 0.05 terus salah terus. Dia tak boleh ambil terus. Jangan pergi buat terus. Dia mesti, penyusutan dia mesti ada peratus dia. Kita tolak. Jadi dengan cara mudah, ingatlah benda ni. Lebih mudah. Sebarang kiraan pasal peratus, inilah cerita dia. Baik cikgu. Okay. Yang mana pula ni? Lepas dia apa ni? Vektor ke? Koordinat? Saya pula cikgu. Ni. Pasal 53 asyik saya macam tersalah tulis. 53 topik? Dia topik apa? Bulatan. Geometri koordinat tu. Ni. 53 tu. Geometri koordinat ni. Okey. Jom. Okey, kita tengok soalan nombor 53. Wah, yang ini memang patutlah. Memang patut ni. 53 sebab dia combine topik lah, combine topik kan. Sebab dia tangent tu, ada tangent. Tangent maksudnya kamu kena ingat tangent dalam bulatan. Sikitlah. Titik R bergerak di sepanjang lilitan. Jadi saya kalau soalan kertas 2, biasanya soalan macam ni, kamu lukis semula lagi baguslah, buat bulat dulu. Kemudian buat titik, baru buat maksi. Saya ingat Okey, halal lah. Okey. Biji je. Syat lah. -3.
Sini C. A. M. M13. Kemudian ada R. R ni kalau XY ni locus ni. Okey. Titik R bergerak di sepanjang lilitan sebuah bulatan berpusat M13 seperti tunjukkan dalam rajah berikut. Lilitan bulatan itu melalui titik A -30 dan B 4K. Mana B? B tak ada kat sini jadi maksudnya B kita tak tahu kat mana. Kan? Jadi dia kata B juga melalui dia adalah 4 dan K. Okey. Jadi RA sama dengan RB ke apa cikgu? Kemudian R, bukan R, salah, M. M boleh. M boleh sebab kalau M jejari sama. Persamaan dia. Jadi kat sini persamaan locus kita kena pakai jangan pakai B. B ada apa? Ada unknown, jangan usik dia. Kacau cerita dia. Kan? Kita ambil yang tak ada unknown. Contoh saya ambil kat sini panjang. Dia bagi hint ni. Panjang ni dengan panjang ni jejari, betul tak? Bila jejari maksudnya sama. Jadi kita ambil persamaan kita untuk A adalah AM. AM, sekejap. Silap. Salah tulis. Dia mesti locus dulu RM sama dengan MA. RM sama dengan MA. Dia kena locus sebelah kiri. Jadi kita masukkan locus kita. Jadi yang ini formula locus punca kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2. Kurungan formula jarak kuasa 2 sini tambah. Kuasa 2 sini tambah. R X Y untuk R. M 1 3. Tolak formula dia. Okey. Yang ini M dengan A pula. M kita X dia 1. Sini siapa? Untuk Y kita 3. Okey, untuk A negatif 3 kosong. Dia tolak formula dia. Okey, jadi punca kuasa 2 dengan punca kuasa 2 mati. Kita letakkan akan jadi apa? X kuasa 2 tolak 2X campur 1 campur Y kuasa 2 tolak 6Y campur 9 sama dengan ini nombor 16 campur 9. Okey, 9 dengan 9 ni kasih mati dulu. Yang tinggal adalah X kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak 2X tolak 6Y. Apa yang tinggal? Negatif 15. Okey. Setakat ni. Cuba tengok betul-betul. Boleh fahamkan nombor 1 ni? Formula locus tu formula jarak kena hati-hati. Nick, boleh Nick? Tukang tanya. Maksudnya macam cari guna formula apa ya? Cari segitiga punya panjang macam tu. Dia untuk dua-dua ni. Betul. Pythagoras. Kan? Ni formula sama. Formula jarak sebenarnya dia pakai formula Pythagoras. Ni Pythagoras ni kan? Ini kita panggil formula dia. Jarak sebab tu formula dia akan jadi punca kuasa 2. Ni. Kita panggil dia formula dia apa? X2 tolak X1 campur dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2. Formula Pythagoras sebenarnya asal dia. Ini kita gunakan dia sebagai formula jarak antara dua titik. Boleh? Okey? Okey. Sekarang nilai bagi K. Nilai bagi K sebenarnya bila kita ada koordinat yang duduk dekat locus tu, kita substitute je lah. Substitute dapat dah K. Substitute je. X dia 4, Y kita adalah K. Masukkan saja. Sebab tu kamu tengok soalan dia kata nilai-nilai. Maksudnya akan dapat dua jawapan. Jadi X kita 4. K kuasa 2. Tolak 2.
4 tolak 6K tolak 15 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat situ K kuasa 2 tolak 6K. Berapa ni? 16 tolak dengan 15 ni senang. 1 tolak 8 negatif 7. Jadi K kita akan dapat jawapan. Ini akan 7 dapat negatif 1. 7 negatif 1. Jadi negatif 1 7. Siap. 2 jawapan. Dia masukkan je Yang ada unknown masukkan. Biasanya yang ada unknown macam ni maksudnya kita kena masukkan dalam persamaan. Masukkan persamaan. Persamaan apa? Persamaan locus. Oh, kira apa yang K tu dia boleh ada kat belah atas ataupun belah bawah jelitan bulatan tu lah yang cikgu. Ya. Kita tengok logik dia. Okey. Kita tahu B kita 4. Betul tak? B kita 4. Katakan sebab ini 1 contoh. 4 kat sini contoh. Bila kita letak 4 kat sini. Jadi maksudnya dia ada 2 tempat. Maksudnya kat sini 1. Kat sini 1. Macam tu cerita dia. Jadi kat bawah ni adalah apa? Negatif. 1. Yang kat atas ni adalah 7. Sebab tu dia dapat 2 tempat. Ni secara logik kan, maksudnya benda tu boleh berlaku lah. Betul lah kita buat ni. Okey, boleh? Cikgu boleh. Okey. Kita tengok nombor B. B kat situ, tangent kepada bulatan itu pada titik A bersilang dengan paksi Y pada titik C. Okey. Kemudian cari luas segitiga AC. Okey. Jadi kita kena cari apa ni? Pintasan Y bagi persamaan ni. Okey, yang ini kena pakai bulatan sikit. Dalam bulatan mengatakan kalau tangent jumpa dengan center, automatik dia akan jadi 90 degree. Bila 90 degree maksudnya apa dia? Berserenjang. Oh, kena cari persamaan AM baru boleh cari persamaan AC yang cikgu. Betul. Jadi kita cari M lah. Betul tak? Jadi MAM keturunan AM adalah 3 tolak 0 per dengan 1 tolak negatif 3. Jadi kita akan dapat kat sini 3/4 keturunan dia kan. Jadi keturunan AC, MAC pula adalah sama dengan apa? Negatif 4/3. Betul? Berserenjang. Ingat tukar simbol, terbalikkan. Betul tak? Okay, sekarang macam mana kita nak cari C? Apa formula kita ada yang paling sesuai untuk nak cari C? Kita boleh pakai formula M terus. M kita ada formula negatif pintasan Y per pintasan X. Nampak? Kita tak payah buat persamaan pun. Jadi kita tulis C. Berapa M kita? M kita negatif 4/3. Berapa pintasan Y kita? Tak tahu. C. Berapa pintasan X kita ada? Negatif 3. Nampak? Jadi kita terus dapat C sebenarnya. Kan? Kita dapat C. Potong. Habis semua kena potong. Jadi oleh sebab itu C kita adalah negatif 4. Soalan tanya apa? Luas. Kita baru dapat koordinat. Koordinat C. Koordinat C adalah apa? 0, negatif 4. Okay? Baru kita dapat luas. Jadi luas adalah sama dengan, tak payah pakai formula luas. Ni segitiga bersudut tegak je ni. Segitiga bersudut tegak. 1/2 3 kali 4. Dah. Dapat jawapan 6. Tak payah pakai formula yang kita guna dalam apa? Koordinat. Formula 1/2 darat panjang darat theta sin theta tolak sin theta tu. Bukan. Aduh. Satu lagi yang kita pakai ni. Yang kalau ada 3 koordinat kita 0, kemudian koordinat kita negatif 3, 0 dan koordinat kita adalah 0, negatif 4. Yang pakai ni formula ni. 1/2 modulus yang X1, Y1, X2, Y2
X3, Y3 patah balik X1, Y1 tu. Ingat tak? Maksudnya tapi bukan ada sampai X4. Oh ada. Dia tak ada sampai 4 sebab dia kita Tak ada ada dan 3. 3 tapi cuma ulang balik lah. Ulang balik. Tapi kita tak pakailah formula ni. Sebab apa? Sebab segitiga kita adalah segitiga bersudut tegak. Kalau kita ganti ni pun dapat sama juga sebenarnya. Banyak kosong. Kosong banyak. Mesti mati semua kosong ni. Nanti yang tinggal 3 dengan 4 je. Jadi kalau macam ni tak payah pakai. Kalau nak pakai juga boleh. Okey, boleh? Boleh. Ya. Ni kalau keluar exam minggu depan ni, wish, mesti boleh jawab. Dia tak adalah sebiji. Cuma saya target macam soalan tu mesti ada lebih kurang. Contoh kalau dia tanya locus, kamu ingatlah sikit-sikit. Locus pakai apa? Darab. Cari dulu persamaan asas dia. Apa yang persamaan asas yang terlibat. Kan? Lepas tu kalau luas macam mana? Okay, buat persamaan garis lurus. Ingat tu simple je sebenarnya dalam soalan ni. Sebab biasanya target kita doa-doa lah supaya koordinat geometri duduk dalam section B. Sebab kalau dia duduk dalam section B, markah dia banyak sikit. Kan? Markah dia 10 ke? Sedap lah sikit nak jawab. Kalau dia duduk dalam section A, rugilah sebab koordinat geometri ni adalah topik yang mudah juga sebenarnya. Yang kita boleh jawab. Yang mana kita panggil topik-topik yang kamu confident, kamu doa lah, kamu jumpa soalan ni, Allah bagilah yang ni, kalau boleh bahagian B. Senang aku nak buat. Okay. Bahagian C tak ada masalah. Bahagian C kita dah tahu dah topik apa. Bahagian C kamu boleh fokus lah, kamu boleh buat latihan pasal apa, index numbers ke, kamu nak buat kinematik pun boleh, kamu nak buat apa, ketaksamaan pun boleh. Ketaksamaan yang best sebab apa? Dia macam mat pun belajar, mat pun belajar. 2 kali belajar. Dia memang sama cikgu. Apa? Linear programming dengan tu. Sama. 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 Cuma linear programming ada extra sikit. Dia ada extra sikit. Dia ada benda yang dia tak adalah sama tapi benda yang sama. Macam mana cerita dia? Dia tak sama tapi dia sama. Kan? Sebab bagi saya, sebab dia mat markah dia lebih, dia ada benda yang ekstra sikit. Contoh macam dia mengira keuntungan, mengira minimum maksimum, ada kat situ. Yang tu boleh skor tu. Boleh skor, serius boleh skor. Kalau kamu buat minat segitiga pun kamu buat jugalah ketaksamaan tu. Biar buat lebih tak apa. Kemudian tulis kat situ, sila pilih 2. Bukan soalan bagi, kamu yang bagi. Sila pilih 2 terbaik yang saya buat. Macam tu. Okey? Okey cikgu. Boleh Okey, untuk hari ni kita sampai sini dulu. Yang mana yang tak siap tak apa, kamu boleh try, tak masalah. Kalau nak tanya, kamu boleh WhatsApp saya terus macam biasa. Okey? Cikgu jawapan dia macam mana? Saya boleh tunjuk insya-Allah. Okey? Jadi kita jumpa lagi. Stop ni. Ni dia gambar saya ni. Rugi ni. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak saya lalu kat depan. Terima kasih cikgu. Terima Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.